Anti Gangguan Seksual 2022 memberi pemahaman, kesedaran dan pendidikan kepada masyarakat umum melalui garis panduan pelaksanaan program advokasi anti gangguan seksual. Gangguan seksual memberi kesan yang mendalam kepada masyarakat dari segi psikologi, fizikal, kompetensi dan produktiviti. Demi menjaga kesejahteraan wanita, Jabatan Pembangunan Wanita menyediakan beberapa program seperti Matahari, Iris, Kod Wajah dan Evau yang mana menyentuh aspek-aspek psikologi, ketahanan diri, kesihatan mental dan juga informasi berkaitan jenayah yang sering berlaku terhadap wanita. Setiap tahun pada tanggal 8 Mac, Jabatan Pembangunan Wanita turut meraihkan sambutan Hari Wanita Antarabangsa. Sambutan ini bertujuan untuk menghargai dan mengiktiraf kejayaan yang diperolehi golongan wanita di seluruh negara tanpa mengira latar belakang etnik, bahasa, budaya dan fahaman politik. Di bawah wanita dan kepimpinan turut diadakan program advokasi, kesaksamaan gender dan pemberkasaan kepimpinan. Program Vijana dilaksanakan bagi membantu serta memberi bimbingan dan panduan kepada wanita yang ingin menjana pendapatan melalui keusahawanan namun tidak mempunyai pengetahuan untuk bermula. Program WeBridge dilaksanakan bagi memberi bimbingan dan latihan serta menghubungkan usahawan wanita kepada lebih banyak platform untuk memperluaskan perniagaan dan membantu meningkatkan daya maju perniagaan mereka. Cookies yang saya belajar pada tahun lepas dan macam biasa saya memang jual cookies setiap bulan puasa. So percubaan yang pertama, cookies yang diajar cappuccino Perancis tu mendapat sambutan yang luar biasa. Alhamdulillah. Program Mega ni dapat menjungkil bakat yang selama ni saya tak pernah tahu pun. Boleh menghasilkan produk daripada barang terbuang, contoh daripada pemulung je lah tadi kan. Semoga program ni selepas ni dapat membantu lebih ramai lagi wanita-wanita terutamanya suri rumah tangga yang tak bekerja tu kan, untuk menjana lebih pendapatan. Pertubuhan Amal Perubatan Ibn Sina Malaysia, PAPISMA adalah salah sebuah NGO yang terlibat dengan Jabatan Pembangunan Wanita bukan sahaja sebagai sukarelawan tetapi juga sebagai tenaga pelatih. Pentingnya sukarelawan Kod Wajah ini adalah untuk bekerjasama, berganding bahu, melahirkan masyarakat yang prihatin, membantu menghalang jenayah daripada terus berleluasa dan mewujudkan komuniti yang selamat dan bebas daripada jenayah. Program Kasih Ibu Tunggal telah memberi ilmu pengetahuan dan meningkatkan keupayaan untuk berdikari di kalangan ibu tunggal. Antara kursus yang disediakan ialah kursus kemahiran perundangan yang telah memberi impak yang besar kepada semua ibu tunggal. Saya dapat meningkatkan kemahiran untuk menyediakan hujahan dan dokumen berkaitan memudahkan urusan perbicaraan tanpa peguam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua. Alhamdulillah bertemu kita pada pagi ini dalam slot Wanita Sejahtera program Matahari bersama dengan tetamu yang kita undang khas, iaitu tetamu jemputan kita Dr. Azmarina Abdul Manaf, pakar ONG Hospital Tuanku Fauziah Kanga Perlis. Doktor, apa khabar? Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Topik yang akan dibincangkan pada pagi ini amat menarik sekali, iaitu kesedaran kanser cervix, wanita jangan ambil mudah. Untuk itu saya serahkan kepada penceramah kita Dr. Azmarina untuk menyampaikan perkongsian beliau. Silakan Doktor. Terima kasih Puan Syazwani. Saya Dr. Azmarina daripada Jabatan ONG Obstetrik and Gynecology Hospital Tuanku Fauziah Kanga lah. Hari ini saya diberi tugas untuk menceritakan serba sedikit tentang kanser cervix. Wanita jangan ambil mudah. Ya. Apa itu kanser cervix? Kanser cervix ni ataupun kadang-kadang ada yang sebut kanser pangkal rahim ni. Cervix ni adalah sebahagian daripada rahim. Kalau kita tengok tu
maknanya sel-sel kanser tu ada di permukaan pangkal rahim, cervix. Dia kanser ni dia mula-mula sel yang sepatutnya dia membesar, lepas tu dia mati macam tu, tapi bila sel kanser ni dia membesar dan berganda tak terkawal lah, sampai dia jadi ketulan, dan merebak ke bahagian-bahagian lain. Kalau daripada pangkal rahim ni, daripada cervix, dia boleh merebak ke faraj, ke rahim, usus ataupun pundi kencing lah yang selalunya lah. Okay, next slide. Kalau kita tengok yang ni rahim kita yang normal lah, yang ni sistem peranakan wanita. Kalau yang normal, dia sihat saja, tak ada apa-apa ketulan lah, ya. Kalau yang peringkat awal mungkin kita akan nampak di permukaan sahaja. Tapi tak boleh nampak dengan mata kasar, kita kena guna mikroskop lah. Yang tu permulaan tahap awal. Tapi kalau dah ada ketulan tu dah memang tahap lanjut lah, tahap akhir. Ya. Kanser cervix ni adalah kanser yang ketiga tertinggi di kalangan wanita di Malaysia lah. Jadi bukannya jarang-jarang lah kita dengar kanser cervix ni, sebenarnya selalu kita dengar. Tapi tak sepatutnya lah dia diagnose bila dah lambat, sebab kita boleh kesan kanser cervix ni seawal daripada sebelum dia jadi kanser lagi. So inilah yang kita nak tekankan di kalangan wanita untuk mendapatkan saringan awal untuk kanser cervix ni, untuk kita cegah sebelum dia jadi kanser. Ya. Next. Kanser cervix ni macam saya cakap, kita selalu dengar sebenarnya. Dia 6.2% daripada semua kes kanser yang dialami oleh wanita di Malaysia. Lelaki memang tak dapat lah kanser cervix ni, sebab dia kita kena ada rahim lah kalau nak dapat kanser cervix ni. Jadi memang dia kanser wanita sahajalah. Next. Apa risiko kita untuk mendapat kanser cervix? 1 dalam 144 wanita di Malaysia, yang ni berdasarkan data yang kita collect lah, mendapat kanser cervix. Jadi chances untuk dapat kanser cervix ni tinggi lah. Dia sebenarnya dia terutamanya kepada yang mereka yang aktif sexually lah. Maksudnya kalau kita pernah mengadakan hubungan seks, maksudnya kita berisiko untuk dapat kanser cervix. Kalau kita bahagi mengikut kaum, yang tertinggi sekali risiko yang selalulah kita detect di kalangan kaum Cina, 1 dalam 129, diikuti oleh kaum India dan Melayu. Tapi lebih kurang je lah kalau kita nak tengok nisbah ni. Next. Tapi macam saya cakap tadi, yang sedihnya 76% pesakit datang pada tahap lanjut
tahap 2, 3 dan 4. Kenapa kita cakap tahap 2 ni pun dah tahap lanjut lah, sebab kita tahap 2, 3 dan 4 kita dah tak buat operation lah. Kita dah tak buat pembedahan untuk buang kanser tu, buang rahim semua. Sebab dia punya rawatan tu dah kalau walaupun kita buat operation tapi dia tidak menyembuhkan. Kalau tahap 2, 3 dan 4 ni kita bagi selalunya kita bagi radioterapi ataupun kemoterapi. Tapi kalau kita detect dia masa dia pra-kanser, pra-kanser ni dia tak jadi lagi kanser, tapi kita dah boleh detect ada sel-sel yang tak normal di permukaan cervix, yang tu masih boleh kita rawat, kita buang dan kita sel tu boleh kembali kepada normal. Maksudnya dia kalau kita detect masa tahap pra-kanser, mungkin kita tak dapat kanser tu. Jadi kalau boleh kita nak detect sebelum dia jadi kanser lah. Kalau tahap 1 ni dia kita masih boleh buat operation, kita buang sebahagian daripada pangkal rahim ataupun semua pangkal rahim. Tapi masih ada peluang untuk sembuh lah. Tapi kalau tahap 2, 3 dan 4 ni memang kita bagi rawatan yang kita panggil simptomatik lah. Maksudnya selalunya dia akan kita akan bagi radioterapi dengan kemoterapi. Okay. Next. Okay. So macam saya cakap tadi, 1 dalam 2 wanita dewasa yang aktif secara seksual berisiko untuk dijangkiti HPV. HPV ni adalah human papilloma virus. Dia memang kita boleh dapat jangkitan ni melalui hubungan seks sahaja. Dan 99% kanser cervix ni adalah disebabkan oleh jangkitan HPV ni. Maksudnya tak semestinya siapa yang dapat jangkitan HPV ni akan dapat kanser. Bukan itu maksudnya. Maksudnya kalau kita ada jangkitan HPV, kita berisiko tinggi untuk dapat kanser cervix. Itulah maksudnya. Jadi kita perlu lakukan saringan HPV. Okey. Dia ada banyak jenis virus HPV ni, tapi yang menyebabkan kanser cervix adalah virus HPV 16 dan HPV 18. Okey, sebab tu kita bagi vaksinasi untuk kanak-kanak, bukan kanak-kanak lah, remaja, perempuan umur 11, 12, 13 tahun. Kita bagi vaksinasi HPV lah untuk mencegah kanser cervix. Okey, kalau kita ada jangkitan HPV ni, dia boleh sembuh. Kebanyakannya dia tak perlu antibiotik apa. Dia boleh sembuh sendiri. Tapi kalau kita kesan kita ada jangkitan HPV ni, kita punya saringan untuk kanser cervix ni dia lebih kerap berbanding dengan orang yang tak ada jangkitan HPV lah. Okey, macam mana kita siapa yang berisiko untuk mendapat
kanser cervix. Satu, yang first kali orang yang ada jangkitan HPV lah macam saya cakap tadi. Sebab 99% kanser cervix adalah disebabkan oleh virus HPV. Okey, macam mana siapa yang berisiko untuk dapat jangkitan HPV ni? Kalau orang yang aktif sexually daripada usia muda, kurang daripada 18 tahun. Ataupun dia bertukar-tukar pasangan, ramai pasangan seksual. Okey, yang tu memang menambahkanlah lagi risiko untuk mendapat jangkitan HPV. Lepas tu kalau kalau orang yang ada jangkitan HIV, sebab bila kita ada HIV ni, kita punya sistem imuniti tu rendah, jadi kita senang untuk dapat jangkitan. Herpes ni pun salah satu jangkitan kelamin lah, dekat alat kelamin. Kalau kita ada jangkitan herpes pun kita berisiko untuk dapat kanser cervix. Lagi satu, merokok lah. Kalau orang yang merokok, dia berisiko lebih lah, 4 kali ganda lebih berisiko untuk mendapat kanser cervix berbanding dengan orang yang tak merokok. Dia bukan kita sahaja merokok. Kalau kita kita duduk di kalangan orang yang merokok pun, kita dipanggil pasif lah. Passive smoker maksudnya kita tak merokok, tapi orang lain yang merokok, kita duduk dekat golongan orang yang merokok pun kita boleh berisiko lebih untuk dapat kanser cervix. Okay, next. Okay, kalau kita, apa tanda-tanda tanda-tanda kanser cervix? Selalunya bila dah ada tanda-tanda ni, dia tahap sekurang-kurangnya lah, tahap 1 lah. Dia antara simptom-simptom dia pendarahan, pendarahan daripada faraj, tapi kita bukan masa kita haid lah. Maksudnya kita sebelum kita selepas kita dah kering darah haid, tapi tiba-tiba turun darah. Okey, ataupun pendarahan semasa atau selepas melakukan hubungan seks lah. Ataupun orang yang dah putus haid, tiba-tiba turun darah. So yang tu tak normal lah. Kalau tak ada darah pun, dia ada discharge, lelehan lah, yang luar biasa bagi seseorang tu. Dia mesti tahu. Selalu bila kita nak period, memang kadang-kadang kita ada keputihan, tapi yang ni bukan keputihan biasalah. Dia selalunya dia lebih cair dan dia berbau. Yang tu salah satu tanda lah kanser cervix. Selain daripada tu, sakit lah, sakit atau tidak selesa semasa hubungan seks lah. Yang ni bila dah ada simptom-simptom ni, selalunya dah memang ada ketulan lah dekat pangkal rahim tu, dekat cervix tu. Kalau peringkat awal, selalunya tiada tanda-tanda ni lah. Tapi bila kita ada tanda-tanda ni, kita kena dapatkan pemeriksaan klinikal. Maksudnya kena pergi klinik ke, hospital ke, untuk dapatkan pemeriksaan lanjut lah. Okay, next. Okay, sebenarnya kanser cervix ni dia ambil masa untuk dia jadi kanser tu. Jadi daripada kita punya sel yang normal,
Kalau kita dapatkan vaksin masa umur 11, 12, 13 lah selalunya, yang tu boleh mengurangkan risiko untuk dapat sebab vaksin ni adalah vaksin daripada untuk mencegah dapat jangkitan HPV. Kalau kita tak dapat jangkitan HPV, so kita tak dapatlah kanser cervix. Okay, so bila kita kalau kita dah start melakukan hubungan seksual, kita boleh dapatkan saringan HPV untuk tengok kita ada ke tak jangkitan HPV. Saringan HPV ni kita boleh buat seawal umur 21 sampai umur 65 tahun lah. Tapi kalau kita ada jangkitan HPV bukan bermakna kita ada kanser cervix lagi. Okey. Tapi bila kita ada jangkitan HPV, kita boleh melakukan saringan kanser cervix, pap smear ataupun saringan HPV ni lebih kerap berbanding dengan orang yang tak adalah jangkitan HPV. Okey. So selepas tu dia akan berubah proses ni bila kita start ada hubungan hubungan seks, jadi kita ada risiko untuk dapat HPV. Okey, kalau kita ada jangkitan HPV, dia ambil masa sekurang-kurangnya 5 hingga 10 tahun untuk sel-sel dekat pangkal rahim kita untuk bertukar menjadi tak normal. Okey, bila dia tak jadi normal, bila dia tu kita panggil pra-kanser. Belum kanser lagi yang ni masih ada harapan untuk kembali menjadi normal. Last kali baru dia jadi kanser. Yang ni dia mungkin boleh ambil masa 10, 20 tahun sebelum dia jadi kanser lah. Sebab tu kalau dah ada tanda-tanda pendarahan semua tu, selalunya dah memang ada ketulan dekat pangkal rahim, yang tu dah memang kanser lah. Yang tu memang kita tak boleh nak kembali kepada normal lah. Okay, next. Okay, apa yang penting sekali ialah saringan HPV dan pap smear. Okay. Yang saya nak tekankan kat sini adalah saringan HPV dan pap smear. Apa itu saringan HPV dan pap smear? Okay, next. Okay. Yang ni adalah first kali dulu kita tak ada saringan untuk HPV. Kita memang bergantung pada saringan pap smear sahaja. Pap smear ni kalau tengok dekat gambar ni, kita kena masuk alat spekulum ke dalam faraj untuk tengok pangkal rahim. Okey, dan kita ambil sampel tisu daripada pangkal rahim dan kita hantar ke makmal lah. Dia bukan dia boleh menjadi saringan dan juga boleh menjadi diagnostik. Maksudnya kita boleh kesan pra-kanser dan juga kanser daripada pap smear. Tapi kekurangan dia kita kena masuk alat, kena pergi jumpa doktor ataupun nurse untuk buat. Kita tak boleh buat sendiri. Tapi sekarang kita dah ada saringan HPV. Saringan HPV ni dia lebih sensitif lah
sebab kita tak perlu ambil sampel sel daripada permukaan pangkal rahim tu, ya. Dan kita boleh buat sendiri. Maksudnya kita pergi ambil sampel tu dan kita buat sendiri. Kalau kata kita tak ada jangkitan HPV negatif, maksudnya 5 tahun pula baru kita buat pula saringan HPV ni. Okay, kalau macam pap smear, kita sarankan untuk wanita 25 tahun ke atas yang dah melakukan hubungan seksual untuk melakukan pap smear setahun sekali. Tapi sekarang kalau kita buat saringan HPV, kalau negatif 5 tahun sekali. Jadi dah lah boleh buat sendiri kan. Selalunya yang tak menggalakkan sambutan untuk buat saringan kanser cervix ni adalah kerana malulah perempuan, wanita-wanita ni malu nak pergi jumpa doktor, nurse untuk buat pap smear. Tapi sebab saringan HPV, ujian HPV ni boleh buat sendiri, jadi saya harap wanita-wanita yang malu tu dah boleh tampil lah untuk buat saringan kanser cervix. Lepas tu kalau negatif 5 tahun sekali pula tu kan, macam tak payah buat setiap-tiap tahun macam pap smear. Okay. Next. Okay, ni cara-cara untuk buat ujian HPV. Kita dapatkan kit tu lepas tu dia ada macam kapas swab yang tu kita just masukkan dalam faraj dan pusing 10 kali. Lepas tu kita masukkan balik dalam tube. Senang je. Dia tak perlu dia boleh buat sambil berdiri. Maksudnya selalunya kita buat kita bagi dan pesakit buat dekat tandas lah. Okay. Next. Okay, kalau untuk bilik saringan ni maksudnya kita nak tengok kadang-kadang macam kalau pap smear dia tak semestinya dia balik kanser. Okay. Kalau pap smear dia boleh balik kata ada tisu yang abnormal, yang tak normal. Jadi dia tak boleh nak confirm kata kanser. Sama juga macam ujian HPV adalah saringan. Kalau positif selalunya memang kita akan rujuk kepada doktor sakit puan ONG. Apa yang doktor ONG akan buat, kita akan buat kolposkopi. Kolposkopi ni maksudnya kita tengok pangkal rahim menggunakan mikroskop. Macam saya cakap tadi, sel-sel pra-kanser dia tak boleh tengok dengan mata kasar. Kita kena tengok bawah mikroskop. Jadi itulah kolposkopi tu, kita tengok pangkal rahim menggunakan mikroskop. Yang ni kita tak perlu masuk bilik bedah, kita tak perlu bagi bius. Jadi kita buat dekat klinik sahaja. Tak perlu masuk ward semua. Yang bila kita tengok pangkal rahim tu ada kawasan ataupun area yang tak normal, kita akan ambil biopsi. Biopsi tu kita ambil sedikit sampel lah, sampel tisu daripada cervix, daripada pangkal rahim tu untuk dihantar ke makmal. Okay.
Kalau kata balik sebagai kanser, selalunya kita akan proceed dengan CT scan untuk tengok adakah sel-sel kanser ni dah merebak ke organ-organ lain. Macam saya cakap tadi, dia boleh merebak ke usus, ke rahim, pundi kencing, ada sikit risiko untuk merebak ke tulang, tulang belakang. Selalunya kita akan proceed dengan CT scan ataupun MRI scan lah. Lepas tu kita akan kita akan check sistoskopi dan proctosigmoidoskopi ni. Kita nak tengok kalau dia merebak ke usus ataupun pundi kencing lah. Okey, yang ni kena buat dalam bilik bedah lah. Selalunya kita akan bius, kita akan buat dalam bilik bedah dan dibius lah. Tapi kalau kolposkopi yang awal untuk kita ambil biopsi tu tak perlu masuk bilik bedah pun. Okey, next. Okey, apa rawatan untuk kanser ni? Macam saya cakap tadi, kita boleh buat pembedahan. Pembedahan ni ada yang kita buang sel-sel yang tak normal sahaja, ataupun kita buang pangkal rahim. Maksudnya kita tak buang rahim. Kalau kita buang pangkal rahim saja, masih ada peluang untuk mengandung lah. Ataupun kita buang semua sistem peranakan tu, buang rahim, kilang telur dan juga tiub. Itu antara rawatan melalui pembedahan lah. Tapi macam saya cakap tadi, pembedahan ni kita hanya buat sampai yang kanser tahap 1 sahaja. Tahap 2, 3 dan 4 kita akan proceed dengan radioterapi ataupun kemoterapi lah. Radioterapi ni kita gunakan radiation lah untuk musnahkan sel-sel kanser tu. Okey. Selalunya memang kalau tahap 2, 3 dan 4 ni memang dia dah merebak, sel-sel kanser tu dah merebak ke bahagian lain lah, bukan setakat permukaan pangkal rahim sahaja. Okey. Tapi kadang-kadang kita dah buat pembedahan, tapi bila kita hantar ke makmal, dia kata kita punya pembedahan tu dia dah merebak ke tempat lain juga. Jadi kita kena continue lah, kita kena sambung dengan radioterapi ataupun kemoterapi. Selalunya orang tak nak radioterapi ni sebab ada kesan sampingan lah. Kesan sampingan dia dia menyebabkan letih, lepas tu hilang selera makan, lagilah bertambah letih. Lepas tu dia akan menyebabkan keradangan kulit lah. Kulit akan jadi merah-merah lah sebab radiasi tu. Okey, kalau kemoterapi ni kita bagi ubat lah. Ubat kemo. Ubat kemo ni untuk matikan sel-sel kanser tu lah. Dia punya kesan sampingan sama juga macam radioterapi, dia mengurangkan selera makan, loya, muntah, letih, rambut gugur. Dan dia menyebabkan imuniti rendah jugalah. Okey. Okey, next. Okey, kalau pembedahan kanser yang pada peringkat awal, pra-kanser, yang belum kanser lagi, kita boleh buat
pembedahan yang kita buang sel-sel yang tak normal sahaja ataupun bahagian cervix yang tak normal sahaja. Jadi rahim kita masih ada, jadi kita boleh masih boleh mengandung. Okey. Sebab sekarang ni sebab kita ada saringan HPV, saringan pap smear, jadi banyak yang kita detect kanser cervix ataupun pra-kanser pada usia yang muda, ada seawal 20-an ya. Jadi kita tak naklah buang rahim terus, sebab ada yang memang tak ada anak lagi ataupun masih belum complete family lah ya. Jadi wanita-wanita ni masih nak mengandung. Jadi kita tak semestinya kalau kita detect kata ada sel yang tak normal tu kita kena buang rahim semua. Tak, kalau pada peringkat awal, pada tahap pra-kanser, kita boleh buang bahagian yang tak normal sahaja. Contohnya kita buat cone biopsi. Cone biopsi ni kita potong sebahagian daripada pangkal rahim, daripada cervix tu yang kita tengok tak normal lah, yang kita dah hantar ni tak normal, dibalik tak normal, jadi kita buang yang tu dan kita hantar ke makmal. Kalau dia kata okey, cukup yang ni saja, memang itu sajalah rawatan. Lepas tu kita akan pantau dengan saringan pap smear lah, nak tengok dia jadi balik ke tak. Kalau tak, maksudnya memang bebas kanser lah, memang tak ada kanser. Okey, yang kalau loop electrosurgical excision procedure ni, LEEP ni, dia sama juga macam cone biopsi. Konsep dia untuk buang kawasan ataupun sel-sel yang tak normal, tapi dia menggunakan laser. Itulah beza dia. Okey, kalau trachelectomy radical, dia adalah maksudnya buang semua pangkal rahim. Okey, kalau kita dah buang semua pangkal rahim, semua cervix, kita masih boleh mengandung, tapi kalau kita nak bersalin tu memang cara bersalinnya adalah operation cesarean lah. Tak boleh bersalin normal, tapi masih ada peluang untuk mengandung. Okey, ini pembedahan yang ni hanya untuk pra-kanser dan juga yang sel-sel tu hanya di permukaan sahaja cervix. Kalau dah ada ketulan yang besar lebih 4 cm memang tak boleh buat lah yang ni Okey, next. Okey, kalau ketulan besar lebih daripada 4 cm tapi hanya di pangkal rahim, hanya di cervix, kita masih boleh buat pembedahan, tapi kita kena buang semua. Kita kena buang rahim, kilang telur dan juga tube. Maksudnya semua sistem peranakan lah. Jadi peluang untuk mengandung tu tak ada lah kalau kita dah buang semua. Yang ni selalunya kita akan buat untuk kanser cervix tahap 1. Okay, next. Okay, kalau tahap 2, 3 dan 4 memang kita akan proceed dengan radioterapi dan kemoterapi. Jadi kalau mengikut WHO, tahun 2030 kita punya target adalah untuk bebas daripada kanser cervix. Sebab apa kita nak bebas daripada kanser cervix? Sebab kanser cervix ni boleh
cegahlah kalau kita detect awal, ya. Kalau kita detect dia daripada sebelum dia menjadi kanser, pra-kanser, memang kita boleh bagi rawatan untuk dia kembali kepada normal. Jadi target WHO untuk bebas daripada kanser cervix ni tahun 2030 tu tak lama lagi lah kan. Ada lagi kan 6 tahun je. Malaysia pun kita target sama jugalah sebab kita ada kemudahan tu, kita boleh dapatkan vaksin HPV boleh didapati di hospital dan klinik swasta. Kita ada juga program untuk bagi vaksin HPV ni di kalangan pelajar lah. Dan HPV, ujian HPV ni, ujian saringan HPV kita boleh dapatkan di LPPKN, ada di klinik-klinik swasta, klinik dan hospital pun ada juga. Tapi dikenakan bayaran lah. Ada yang free, kadang-kadang kita boleh tengok kalau ada seminar ke, ada yang orang bagi free kan, yang tu kita ambil peluang lah. Sebab saringan HPV ni kita boleh buat sendiri. Jadi yang malu untuk buat pap smear tu patut rebutlah peluang untuk buat saringan HPV. Okey, kalau kita dapat cegah dari sebelum dia menjadi kanser, lebih baguslah. Okey, saya rasa setakat tu dulu. Kalau ada apa-apa soalan, saya boleh jawab. Okey, baik. Terima kasih Doktor. Sekarang kita beralih pula kepada sesi soal jawab. Tadi saya ada nampak soalan daripada Puan Zanaria Hassan. Apakah beza radioterapi dan hemoterapi? Mungkin kemoterapi. Radioterapi ni dia guna radiasi. Dia macam radiation, digunakan radiasi untuk matikan sel-sel kanser. Dia dalam bahasa biasa tu kita cakap macam laser jugalah. Dia selalunya panas, kita akan rasa panas. Kita tak nampak lah radiasi tu, tapi dekat kulit kita boleh rasa panas. Tapi kita akan target, kita bukan bagi dekat seluruh badan lah. Kita target dekat tempat, kalau macam kanser pangkal rahim, selalunya kita akan bagi dekat bahagian pelvis sahajalah. Kita tak adalah sampai kepala semua tu, tak adalah. Kemoterapi kita bagi ubat ikut salur darah, kita masuk dalam salur darah. Jadi dia ubat ni dia akan pergi ke seluruh badan. Tapi kita target tu untuk matikan sel-sel kanser jugalah. Dia punya target tu sama, untuk matikan sel-sel kanser, cuma bezanya yang kemoterapi ni kita bagi ubat, yang radioterapi ni kita bagi radiasi. Okey, faham. Okey, dan soalan yang seterusnya, bagaimanakah mendapat jangkitan HPV? Jangkitan HPV ni kita boleh dapat melalui hubungan seksual. Kalau guna tandas awam tu tak, bukanlah. Jadi kita boleh elakkan untuk dapat jangkitan HPV ni dengan menggunakan kondom lah. Itu satu je lah cara yang boleh elakkan. Kalau kita guna kondom tu, dia memang tak boleh dapat lah jangkitan HPV.
satu je memang cara dia hubungan seksual. Okey. Okey, tadi saya dah nak bertanya bagi pihak yang penonton lah. Tadi doktor ada sebutkan tentang vaksin HPV kan, suntikan tu. Ya. Jadi kita ambil sekali saja ke ataupun dia secara berkala? Macam Oh, kita dia datang 3 dos lah. Selalunya vaksin HPV ni dia ada banyak jenis. Dia ada yang cover, macam saya cakap tadi, virus tu ada banyak jenis. Okey, tapi yang menyebabkan kanser cervix ni yang paling tinggi adalah virus yang jenis 16 dan 18. Jadi kebanyakan vaksin memang dia akan cover lah jenis 16 dengan 18 ni. Tapi ada yang cover 5 jenis, ada yang cover 8 jenis, ada yang cover 9 jenis. Jadi dia ada beza-beza lah vaksin. Boleh tanya vaksin yang disediakan tu cover untuk HPV jenis apa. Kita akan bagi dengan 3 dos. 3 kali selang sebulan lah selalunya. HPV ni tak semestinya kita ada melakukan hubungan seksual baru kita ambil, tak, bukan. Dia vaksin ni kita nak cegah daripada kita dapat jangkitan tu. Jadi sebab tu kita bagi dekat usia yang muda lah, sebelum kita terdedah dengan kuman tu. Maksudnya sebelum kita melakukan hubungan seksual kita dah ambil. Tapi tak bermakna orang yang dah aktif sexually tak boleh ambil, bukan. Cuma kalau selepas umur 26 tahun dia punya keberkesanan tu kurang lah, sebab selalunya orang umur 26 tahun ke atas ni dah expose lah sexually kan. Sebab itulah dia punya keberkesanan kurang. Tapi kalau kata kita buat saringan HPV, kita negatif, tak ada jangkitan tu, kita masih boleh ambil vaksin. Tak semestinya kata kita dah pernah buat hubungan seksual tak boleh ambil, tak lah. Okey, faham doktor. Okey, ada lagi soalan. Virus HPV pembawa dari lelaki ke? Oh, dia bukan pembawa. Dia adalah satu jangkitan daripada hubungan seksual. Maksudnya tak semestinya lelaki sahajalah pembawa. Okey. Maksudnya kalau kita kita ada satu je, seorang je pasangan, tapi pasangan kita tu ada ramai, banyak pasangan lain, masih kita dikira banyak pasangan. Faham tak maksud saya? Maksud saya kalau pasangan kita ada pasangan lain perempuan yang ada virus jangkitan HPV ni, kita masih boleh dapat. Maksudnya lelaki bukan sekadar pembawa, perempuan pun boleh jadi pembawa. Dia lelaki dan perempuan dua-dua boleh dapat jangkitan HPV ni. Vaksin HPV ni sebenarnya bukan perempuan sajalah yang boleh ambil, lelaki pun boleh ambil. Sebab virus HPV ni bukan dia menyebabkan kanser cervix sahaja,
dia boleh menyebabkan kanser anus juga, dan kanser penis. Jadi bukan wanita sahajalah yang akan dapat jangkitan HPV dan lelaki adalah pembawa, tak. Lelaki pun boleh mendapat jangkitan HPV, perempuan pun boleh mendapat jangkitan HPV. Sama je. Cuma cara untuk dapat jangkitan HPV ni memang daripada hubungan seks sahaja. Okey, nampaknya peserta kita tadi kita faham atas penjelasan doktor. Okey, kemudian ada lagi peserta kita yang bertanya macam mana nak dapatkan vaksin HPV. Kebanyakan klinik kerajaan dan hospital kerajaan tak adalah, klinik swasta dan hospital swasta banyak yang ada vaksin HPV ni. Ada setengah LPPKN pun ada yang offer vaksin HPV. Boleh kadang-kadang ada iklan, kita boleh tengoklah, diorang ada iklan kan. Tapi dekat kerajaan setakat ni vaksin HPV kita tak bagilah dekat klinik dengan hospital. Okey, baik. Terima kasih Dr. Azmarina atas sesi perkongsian yang amat menarik sebentar tadi. Semoga kita semua mengambil input-input yang dikongsikan sebagai panduan dalam kehidupan kita. Dan terima kasih juga diucapkan kepada penonton-penonton yang bersama dengan kita daripada awal sehingga ke akhir program. Terima kasih Doktor. Okey. Kepada penonton yang belum mengisi IJPW, anda bolehlah mengisi dan membuat penilaian untuk mendapatkan ECJIL. Jangan lupa juga untuk klik like, follow dan share Facebook page Pejabat Pembangunan Wanita untuk mendapatkan maklumat hebahan, aktiviti menarik dan juga info-info semasa. Okay, sebelum kita berakhir, saya akan kongsikan tata cara ataupun tutorial untuk membuat penilaian dan mendapatkan ECJIL daripada IJPW. Okey, sehingga kita bertemu lagi pada program yang akan datang. Terima kasih semua. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.